Assalamualaikum. Respon saya audio dan video okey ke? Okey ke KO? Alhamdulillah. Bonda Datin Aisyah ada kat sini. Tadi duk kuliah sana ya. Audio pun okey dengan Ustazah. Subhanallah. Dengar ke bunyi selak Quran ni? Masya Allah. Allahumma salli ala Muhammad. Sekejap kita ambil satu lagi rujukan. Mana surah Maryam? Kahfu Maryam Taha. Inna nahnu naris. Gombak jelas ya, cik. Okay, sahabat-sahabat muslimin muslimat. Ramai dah. Sorry, Allahumma salli Muhammad. Nak kumpulkan orang dulu. Farliza Mat Akhir, Kamariah Ibrahim, Aznita Sa'ad. Dengar kuat. Dengar kuat bunyi selak Quran ke? Nur Aini Ahmad. Subhanallah, Sungai Gadut jelas. Sungai Gadut Negeri Sembilan ya. Wan Radiah, Nur Azlina Syukur, Syakirah Ismail, Suriah Sulaiman. Alhamdulillah. Ina Salina Tuntat Al-Ustaz. Okey. Syasha Maskah Mustafa, Ayah Gaus, Hamidah Sa'ad, Opah Azna, Hanisa Syafi'i. Alhamdulillah. Adik Izan, Sabariah Bidin, Nurhaniza Hamid, Salina Osman, Islam di Hati, Wani Yahya. Masya Allah, sedap nama Islam di Hati. Sania, Syarifah NJ, Salwa Muhammad Arif. Nampak menyiring gambarnya. Menyiring? Macam ni okey kak? Zainab Mansur, Mariah Ali. Sebab nak elak cahaya. Siti Nur Majid, Zainab Buyung. Okey. Mari sama-sama insya-Allah kita mulakan hari ini kitab Al-Tahzan Tahniah. Anda masuk kepada fasa 51 dan 52. Allahu Akbar. Rasa nak buat kenduri je. Setiap kali habis 50 kita buat kenduri. Minggu ni kenduri kat Kuantan, minggu depan kenduri dekat Al-Ustaz. Macam itulah kan. Insya-Allah, amin. Semoga boleh dan merentas negeri. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar sahabat-sahabat muslimin muslimat dirahmati Allah yang semakin jatuh cinta dengan kitab Al-Tahzan? Okey, nampak depan dah. Kedudukan sudah comel dah, center hijau putih. Tadi menyengit macam ni sebab tengok Quran. Allah, perasan je semua orang. Baik sahabat-sahabat muslimin muslimat dirahmati Allah, seronok sebab kita dah habis 50. Dia kalau dah 50 and then 100 and then 150, 200, 250, sekejap je kan. Tapi dalam 50 tu cuba share. Cuba share orang-orang yang istiqamah. Dah 50 selesai, cuba share apa yang paling deep anda rasakan. Jom kita buat pertandingan sikit. Kak Nazatul Naina, Kak Siti Azmahani, ni Masya Allah, ini leader-leader di negeri masing-masing. Seorang leader di belah Kuantan, seorang leader belah utara. Kan? Kita nampak, kita pilih
kita pilih 10 kata-kata yang terbaik. Oh, cik waktu tiba Ustazah Zai. 50 siri. Apa kata-kata yang paling dalam 50 siri ini anda rasa sangat terkesan? Okey, hadiah diberikan kepada 10 yang terpilih. Azmahani pilih 5 kata-kata yang paling cun. Nazatul Naina pilih 5 kata-kata yang paling deep bagi dia. Lepas tu pas nama FB beserta alamat dan nombor handphone ke Ustazah. Tu dia. Nak bagi hadiah ni. Okey. Apa dia hadiah ni? Tak payahlah tanya. Apa-apa je lah. Apa-apa je lah. Okey, sahabat-sahabat muslimin muslimat dirahmati Allah. Tajuknya hari ini, jangan bagi salam ke belum dah kan? Jangan bersedih. Jom kita baca sama-sama 51 dulu. Jangan bersedih. Anggaplah celaan orang sebagai angin lalu. Allah, saya baca ni tadi pun dah terasa macam dipujuk oleh Allah. Kan ramai yang mengadu pada Ustazah, hantar messenger ke main kan, yang ada nombor telefon, dok WhatsApp. Ustazah, saya kecil hati lah, orang dok cela saya, orang dok kecam saya, orang dok cakap bukan-bukan pasal saya. Ramai kan sahabat-sahabat. Ustazah nak je cakap macam lah awak seorang macam tu. Macam lah Ustazah tak ada masalah yang sama macam tu. Tapi relax bro. Relax sis. Kenapa Ustazah sebut macam tu? Minta maaf lah. Grup Latahzan ni sporting. Kita kena bergurau senda sikit. Jangan melampau-lampau sudah. Sebab sudah terasa hati semakin dekat. Siapa tadi sahabat yang cakap terasa macam Ustazah duduk bilik sebelah dalam rumah dia? Sebab macam jelas sangat kan. Semoga Allah sentiasa izinkan kita bersama-sama. Masya Allah. Tak aci tahu kalau kata-kata yang terbaik tadi tu dia tiru dalam buku. Tak aci. Jadi anda kena pilih satu word yang anda macam terngiang-ngiang. Ada problem, rasa sedih, terus teringat ayat tu. Cuba share. Kita ada jurinya adalah Siti Azmahani dan juga Nazatul Naina. Kacau je Ustazah. Kalau mereka ada kejam, maknanya tak ada lah pemenangnya. Okey, saja je suka-suka kan. Saja je ni bismillahirrahmanirrahim. Tiba-tiba nanti anda dihubungi oleh mereka berdua, maknanya anda dapat hadiah. Amin. Baik, sahabat-sahabat muslimin muslimat dirahmati Allah. Happy ni sebab dah habis 50 siri. Manalah tahu dalam 50 siri ni ada yang dah boleh jadi apa ni? Counselor. I dapat daripada kitab Latahzan bila kita bersedih. Macam itulah. Okey. Kamariah Ibrahim, jangan gelak. Okey. Cepat tulis word apa yang paling menyebabkan kita lupa sekejap masalah kita. Allahu Akbar. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jangan bersedih. Anggaplah celaan orang sebagai angin lalu. Anggaplah sebagai celaan orang sebagai angin lalu. Baik, angin lalu ni dulu-dulu ada lagu kan. Angin lalu, macam mana lagu dia tu? Maknanya kalau kita kena cela, kena kecam, kena keji dengan orang, anggaplah macam dia angin yang berlalu. Biasalah angin nak lalu, biarlah dia lalu. Kita boleh tak set minda kita macam tu? Tiba-tiba orang kata, Ibu Liana, kan Ibu Liana pula kena bagi contoh. Ibu Liana Zainul Abdul Rahman, kerana baru jadi okey. Sanimah Hajah Jamin, Maslina Yati, tiba-tiba ada orang habak lah kat kita kan. Ya, ada orang tu cela kau. Orang tu kata kerja kau semalam tu tak betul, bla bla bla. Kau ni sebenarnya skema je, contoh kan. Bohonglah kalau hati kita tak, what? Tiba-tiba je dia kata aku macam tu, aku dah buat yang terbaik dah semalam. Lepas tu, macam mana kita setelah kita menjadi pencinta kitab Latahzan, penekunnya, kita nak pandang dia sebagai relax. Angin sedang berlalu ni kan. Biasalah hembusan bayu kan. Barulah kita orang sampaikan sesuatu yang kita tak suka, kita rasa macam boleh senyum je. Kawan tu pula stres. Kau ni, aku tengah cakap yang orang mencela kau ni, kau boleh senyum pula. Aku seperti terasa angin lalu. Sedang singgah. Macam angin sepoi-sepoi bahasa gitu. Macam tu. Ingat, senang ke sahabat-sahabat dirahmati Allah? Bukan senang tau. Tapi percayalah kalau anda penekun kitab Latahzan, anda akan mampu bercakap dengan diri anda, naik kepada minda anda, pujuk hati anda sendiri. Alah, biar aja macam angin lalu benda tu. Subhanallah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Cuba Kak Siti Azmahani dengan Nazatul Naina respon saya sikit. Respon saya sikit sahabat-sahabat.
dua sahabat kita ni sudi tak menjadi juri, memilih ayat yang dia rasa macam, oh ni bagus ni, ini bukan tiru ayat sebiji ni, ini memang lahir daripada rasa hati dia ni. Kita cari 5 daripada pilihan Siti Azmahani, 5 daripada pilihan Nazatul Naina. Kenapa Ustazah pilih mereka Ustazah? Pasal mereka ni rasa tak pernah tinggal kot 50 siri ni. Okey, sahabat-sahabat muslimin muslimat dirahmati Allah, jangan bersedih, anggaplah celaan orang sebagai angin lalu. Ada 4 ayat Quran dan 1 hadis. Takkan tak cukup lagi kot dipujuk dengan 4 ayat Quran dan 1 hadis yang membuatkan hati kita membugar. Membugar, Masya Allah, lepas ni orang cela aku macam mana pun aku boleh senyum. Subhanallah. Baik, siapakah orang-orang itu? Yang lebih 400 orang sekarang sedang menonton. Okay Ustazah, saya berazam ni. Lepas ni apa pun orang nak cakap kat saya, dia siap saya boleh nyanyi angin lalu macam tu. Tak ingatlah lagu tu, tapi zaman-zaman remaja dulu kan. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Ali Imran ayat 111. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La yadhurrukum illa adza. Mereka sekali-kali tidak akan dapat membuat mudarat kepada kamu selain dari gangguan-gangguan celaan saja. Ya Rab, seolah-olah kita mengadu dengan mak kita. Kan Ustazah Azhar selalu share rindu nak sembang-sembang dengan mak. Mak, sampai hati orang tu cakap dekat kita macam tu. Contoh kan. Halah, siapa tadi yang komen? Lah bukan berkudis pun. Kan sahabat-sahabat? Tak apalah orang nak kata. Kau pandang je lah dia macam angin yang lalu. Macam tu. Bukan berkudis pun. Kalau bahasa mak tu, alah elok je, tak ada cacat cela pun. Biarlah orang nak cakap apa pun. Gitu. Ingat senang nak kental macam tu sahabat. Tapi bila kita mengadu kepada Allah, ada jawapan. Mereka yang duk bercakap-cakap pasal kita tu tidak akan dapat membuat mudarat kepada kamu. Tak luak pun tubuh mana-mana. Kalau masih kecil-kecil dulu ngadu, Mak, tadi kan cikgu dekat sekolah cakap kita punya kerja tak bagus tau. Contoh kan. Alah biasalah, cikgu kan nak bagi kita makin banyak dapat A, makin jadi budak yang paling baik, bagus. Tak apalah cikgu cakap macam tu. Betul lah apa yang cikgu cakap. Ini situasi dulu-dulu masa kita kecil. Sekarang ni mak-maknya mana cikgu? Cikgu siapa yang tu? Ambil nombor badan cikgu tu, tiba-tiba kan mak dia pula. Sahabat-sahabat dirahmati Allah. Kenapa tarbiyah yang nak kentalkan jiwa anak-anak kita ni, kita kena tunjukkan. Kau kena jadi orang kuat. Setakat orang cakap macam tu pun kau nak layan sangat. Kadang-kadang anak ni tak berapa nak layan. Maknya pula. So perbetulkan cara kita mendidik ibu-ibu dirahmati Allah. Bohonglah sebagai ibu kalau kita dengar anak kita kena kecam, kena cela, kita tak sedih. Tapi jangan bertindak dengan emosi. Tiba-tiba orang kata, Makcik nak tahu tak, tadi kan dekat sekolah anak makcik kena ejek, kena cela, cakap macam ni. Dia terus singsing lengan pergi dekat sekolah. Sabar dulu. Kenapa orang kata gitu? Apa teknik yang sepatutnya? Apa langkah yang paling selamat, baik untuk anak kita, baik untuk anak orang lain, baik untuk nama baik sekolah, baik untuk keluarga kita punya nama, baik untuk dunia dan akhirat kita. Jangan main serbu tak pakai helmet. Orang Kedah kata, orang Penang kau orang Kedah kata serbu tak pakai helmet je. Kan sahabat-sahabat, jangan merosakkan diri kita sendiri. Akhirnya nanti orang duk tahu, jangan usik anak dia tu, mak dia tu mulut laser, mak dia tu sikit-sikit report polis. Jangan. Akhirnya orang semua tak nak kawan dengan kita. Cikgu-cikgu sekolah menyampah. Sebab apa cikgu sekolah menyampah? Bila cikgu sekolah dah menyampah dengan mak budaknya, lepas tu agak-agak budaknya tu cikgu sekolah ngajar macam angin lalu je ke, ataupun ngajar bersungguh-sungguh. Ni kena fikir panjang ibu-ibu dirahmati Allah. Jom kita jadi macam ibu-ibu zaman dahulu. Kita mengadu cikgu kita buat salah kat kita pun, kita juga yang bersalah di mata ibu ayah kita. Rupanya bukan dia tak sayang kita, dia nak jadikan jiwa kita kuat, menerima segalanya. Subhanallah, hebat. Subhanallah, terima kasih yang sudah pun mula menulis. Subhanallah, terima kasih. Ingat kita ada 2 orang juri kat sini. Masya Allah, tabarakallah. Baik, kita tengok walat mana tadi ayat. Okey, kita pergi kepada An-Nahl ayat 127. Walan taku fi dhayqin mimma yamkurun.
dan janganlah kamu bersempit dada terhadap apa yang mereka tipu dayakan. Pun sama, kita rasa sempit dada, kita rasa tak syok, kita rasa geram, marah dengan apa? Dengan perancangan-perancangan tipu daya yang orang duk buat, nak jatuhkan kita, nak gagalkan perancangan kita. Sahabat-sahabat dirahmati Allah, Allah pesan, jangan mu ambil sangat benda tu. Bila dengar daripada orang, kau tahu tak dia pun berkomplot nak jatuhkan kau. Kan, kita hanya perlu berhati-hati. Tetapi kita jangan stres sangat. Aku jatuh bukan kerana dia. Sahabat-sahabat, kalau Allah kata itu tu bukan rezeki aku, pasti takkan sampai kepada aku. Tapi kalau Allah kata itu rezeki aku, orang duk komplot lah macam mana pun, rezeki Allah takkan pernah salah alamat. Anda dapat rasa tak bab 51 ni sangat meneguhkan jiwa kita dalam pada kita memfokus kepada perlindungan Allah ya Muhaimin, ya Salam, ya Qahar, ya Jabbar kepada kita. Kalau kita kenal nama-nama Allah yang begini mulia, sahabat-sahabat, kita tak risau. Engkau jangan orang yang berkomplot nak jatuhkan kau tu, siap ada polis tu kat dalam dia. Ustazah Zai je takut polis. Anda tak takut polis kan, sahabat-sahabat rahmati Allah? Kan polis tu baik, insya-Allah siap boleh forum sama-sama lagi hari tu. Kerana apa? Kan yang jahat tetap akan didatangkan kejahatan oleh Allah. Bukan orang punya komplot kejahatan itu dan ini, bukan. Memang mungkin Ustazah kerana komplot dia itulah saya kena buang kerja, faham? Tapi akak terima je dulu, Allah nak bagi sesuatu yang besar pada akak. Jangan terlalu sempitkan dada dengan tipu daya yang orang lakukan kepada kita. Faham? Sebab wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Macam mana pun orang membentuk, membuat satu tipu daya, mu ingat mu seorang aja yang boleh merancang satu tipu daya. Allah perancangannya jauh lebih hebat, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Dia kata dia nak konatang ni, konatang tu. Tadi saya baru baca seorang serakan Facebook saya bercerita kena tipu dengan seorang ustaz. Bila dengar keadaan macam ni sahabat, lepas tu dia siap tulis panjang dalam karangan dia tu, dia kata takkanlah ustaz pun menipu kot. Ustazah kenal rapat dengan dia, ustazah pun terus cakap, "Kak, please jangan cakap macam tu. Siapa pun title kita ni, kita tetap manusia yang sedang di-follow rapat oleh silaknatullah iblis. Dia nak gelincirkan kita." Sahabat-sahabat, hati ni jadi berbolak-balik, sat baik, sat tak baik. Pasal apa jadi macam ni? Ingat Kak, sentiasa ada musuh yang follow kita. Pantang kita cakap benar sikit, macam mana aku nak bagi dia ni jadi kaki kelentong? Tak kiralah ustaz ke maktad ke. Sahabat-sahabat, semoga kita ini bertemu dengan orang yang baik-baik didatangkan Allah. Tapi kadang-kadang kita tak tahu, ada orang yang memang sengaja nak buat kejahatan pada kita sebab dia tahu kakak ni jenis daripada kerja sama dulu dengan kita, minta pinjam duit apa semua dapat. Total 6,000 RM yang dia bagi sebab bagi alasan konon bapak dia sakit lah bla 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 bla. Jadi tujuan dia bercerita itu, dia kata supaya tak ada orang lain lagi yang kena. Tapi dia tak mention lah ustaz mana. Cuma saya kata kurang tepat kalau nak kata tak sangka lah ustaz boleh menipu. Deep bagi Ustazah Zai ni yang berkawan dengan ramai ustaz-ustaz, sahabat-sahabat rahmati Allah. Tak sepatutnya dia cakap macam ni. Dan jangan bila kita baca cerita macam tu, nampak je ustaz, penipu ni. Kan sebenarnya bukan orang tu yang sedang diuji, kita yang sedang diuji. Macam mana hati kita bila baca statement macam tu? Entah semua ustaz atas dunia ni tak betul. Entah semua ustaz atas dunia ni penipu. Syaitan pun kau je yang selama ni duk taksub dekat ustaz tu contoh. Sahabat, jangan pernah taksub dengan sesiapa pun. Sebab itulah hari tu kita belajar. Kalau kita sayang pada seseorang, suka, simpan sikit benci itu. Bukan niat untuk membenci dia, bukan. Tapi berhati-hati, tak semestinya yang baik depan mata kita tu juga sedang merancang kebaikan sampai ke akhir hayatnya. Maknanya kita kena hati-hati dalam hidup ni. Kesian sahabat kita tu, dan Alhamdulillah desakan dia. Kalau ikut cerita dia tadi, dia dapat balik duit dia 6K tu. Tapi ada orang yang tak dapat balik, yang tak rajin nak duk rejan duit tu. Duk rejan, betul ke? Cakap ke tak? Yang tak rajin nak rejan duit tu tak dapat lah. Sahabat-sahabat dirahmati Allah.
Allah kesian kan. Jadi kita nak tengok hidup ni memang kena sentiasa berhati-hati. Jangan kita duk orang kata orang ni takkanlah nak tipu aku. Sakit sahabat bila kita selalu yakin, overconfident macam tu, takkanlah orang tu nak tipu aku. Sebab dia yang kita takut nanti jahatnya hati kita ni. Lepas kejadian macam tu, semua orang yang bergelar sekian, dia tak nak percaya. Memang kaki penipu dah. Kerana susu, kerana nila setitik, rosak susu sebelanga. Tak maulah berjadi macam tu sahabat-sahabat. Baik, kita tengok surah Al-Ahzab ayat 48. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wada'adhahum wa tawakkal 'ala Allah. Dan janganlah kamu hiraukan gangguan-gangguan mereka, dan tawakal, bertawakallah kepada Allah. Kita dah belajar dah bab tawakal. Ya Allah, kalau ada gangguan-gangguan daripada orang-orang yang ada niat jahat dengan kita, sahabat-sahabat dirahmati Allah, kita tak boleh baca hati orang. Kita nak buat sesuatu kebaikan, apa yang Allah pesan pada kita, tawakal. Semoga dengan tawakal ini sahabat meninggikan keyakinan kita yang kita sedang dilindungi Allah dan meluaskan rahmatnya Allah pada kita, maknanya perlindungan Allah kepada kita. Amin. Ini yang kita nakkan. Kerana apa sahabat-sahabat? Hiraukan saja. Pedulikan gangguan-gangguan mereka dan hiduplah dengan tinggi tawakal, minta perlindungan, serahkan semuanya kepada Allah. Insya-Allah. Yang baru-baru masuk, sahabat-sahabat dirahmati Allah, boleh kan mencatatkan siapa yang istiqamah dah daripada awal-awal. Kita buka kitab Al-Tahzan ni dulu, yang telah pun bertemu sebagai satu kata kunci yang dia boleh dapat daripada kitab Al-Tahzan sepanjang pengajian kita ni. Bukan tiru word sebiji-sebiji tapi bila dia ada problem, dia dalam sedih, dalam tempoh PKP ni khususnya, dia teringat pelajaran Al-Tahzan. Hari tu ada Ustazah cakap macam ni, ada terbaca dalam kitab ni, cakap lebih kurang macam ni lah. Itu sangat memujuk hati saya. Cuba share. Kita ada 2 juri, Siti Azmahani Mamat dan juga Nazatul Naina, yang sedang mencari 5 orang pemenang. Tu bukan word yang Ustazah pilih tau. Depa pilih. Depa ni insya-Allah tak pilih kasih. Jangan pilih Ustazah pula sebagai pemenang dia, tak aci lah. Jangan pilih BFF pula. Lepas tu jangan PM tepi Baizura Badlisyah duk PM Nazatul Naina pula. Baizura Badlisyah PM tepi. Kak pilih saya. Walaupun BFF, tapi kalau Kak Nazar kata wah bagus word dia ni, tak salah lah dia pilih kan. Jadi sebab apa Ustazah amanahkan? Sebab mereka ni orang yang rasanya tiap-tiap hari Al-Tahzan dia ada. Lama Kiflizul orang Johor dah awal-awal kata tahniah yang berjaya. Tak tahu dia dapat pemenang ke tidak, tiba-tiba tahniah dah kan. Maknanya dia dah macam surrender, dia tak nak join sahabat-sahabat. Tak mesti bahasa yang paling cantik, tapi Ustazah nak dia ni menulis dari hati. Sebab dia rasa sepanjang dia mengaji kitab Al-Tahzan ni, dia tahu insya-Allah sahabat-sahabat dirahmati Allah, word tu memang memujuk hati dia. Baik, saya nak bacakan surah Al-Ahzab yang saya rujuk dalam Quran tadi. Surah Maryam. Al-Ahzab, mana surah Maryam? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Surah Al-Ahzab. Betul, surah Al-Ahzab ayat yang ke-69. Dan sebab dalam ni dia pendek je. Fabarra'ahu Allahu mimma qalu. Tapi saya nak baca surah Al-Ahzab bukan saja ayat 69, 70, 71. Semua daripada Quran terjemahan surah Al-Ahzab supaya kita makin rasa. Ayat ni, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, fabarra'ahu Allahu mimma qalu, maka Allah membersihkannya dari tuduhan-tuduhan yang mereka katakan. Kita nak ambil daripada kisah mana ni ringkasan ayat ni? Rupanya daripada kisah takwa kepada Allah membawa kepada pembaikan amal dan keampunan dosa. Saya bacakan ayat 69, 70, 71. Anda boleh rujuk Quran terjemahan atau anda dengar je lah. Ayat 69. Ayat panjangnya berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ala Muhammad. Ya ayyuhallazina amanu. Ingat bila jumpa kalimah amanu, pesanan untuk aku ni, aku nak jadi orang beriman. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Salah.
Saya baca ayat 70. Okey, sorry. Ayat 69. Ya ayyuhallazina amanu la takunu kallazina azaw Musa fabarra'ahu Allahu mimma qalu wa kana 'indallahi wajiha. Dengar terjemahan penuh ayat 69. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadi seperti orang Yahudi yang telah menyakiti Nabi Musa alaihissalam punya cerita. Yang Allah ceritakan semula kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lalu Allah membersihkannya daripada segala tuduhan yang mereka katakan dia ialah seorang yang mulia di sisi Allah. Mereka kecam cela Musa, tapi Allah defend Musa. Allah kata apa? Dia ialah seorang yang mulia di sisi Allah. Maka kita sebenarnya tak perlu merasa luak sikit pun dengan celaan orang. Allah punya cara untuk memuliakan kita. Syaratnya jadilah kamu orang yang beriman. Subhanallah, saya sambung lagi ayat 70 dalam kitab Latah Hazan tak ada, sebab kita nak faham cerita ni. Apa kata Allah dalam ayat 70? Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang tepat dan benar dalam segala perkara. Allah, sahabat, pagi tadi kuliah Ustazah tadabbur surah An-Naba penghujung. Okey, pun dia warning kita jangan gunakan lisan ini untuk kita bercakap yang lara dan menipu. Sebab dalam syurga tak ada pun orang yang bercakap lara dan menggunakan lidah untuk menipu. So, praktikal nak ke syurga itu, lidah tu digunakan untuk bercakap perkara yang benar. Maka tengok bagaimana pertolongan. Nabi Musa terkenal sebagai Nabi yang macam kalau penceramah kita sebut, dia ni Ustazah ilmu banyak, tapi bila dia berceramah tu dia macam tak fasih sangat lah. Bahasa dia tu macam pelak-pelak sikit, macam tak sedap bunyi. Kadang-kadang kan makcik-makcik macam gitu cakapnya kan. Sahabat-sahabat dirahmati Allah, cik nak dengar mulut dia fasih ke nak dengar ilmu dia ni? Kan? Tapi acik ni dah pekak sikit, acik tak dengar lah, macam pelak-pelak dia cakap. Nabi Musa ni macam ada kecacatan sedikit daripada cara dia melontarkan bicara. Sahabat-sahabat, jadi Allah sebut ni, wahai orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang tepat dan benar dalam segala perkara. Walaupun cakap dia kita tak berapa nak syok sangat sebab pelak-pelak dia. Kan ada kadang-kadang ibu-ibu yang menjaga anak-anak UKU, kita tak berapa faham lah bahasa dia. Jaga suami, ayah yang kena mild stroke, yang macam dah tak berapa betul sangat cakapnya, kita nak dengar sembang dengan dia pun macam menyampah, tak fahamlah dia cakap apa. Tapi selagi mana daripada sininya benar dan ada ketakwaan, sahabat-sahabat, nampak dia macam tercela di sisi manusia, tetapi di sisi Allah dia tetap, sahabat-sahabat, selagi mana yang disampaikan itu adalah ucapan perkataan yang tepat dan benar, dialah kategori orang beriman lagi bertakwa yang akan dijemput oleh Allah masuk ke dalam syurga. Subhanallah. Ini yang kita nak dapat daripada kisah Nabi Musa dalam suratul Ahzab. Ayat ni ditutup untuk memahami kisah takwa tadi. Maknanya jangan peduli dengan celaan-celaan orang. Apa kata Allah? Auzubillahi minasyaitanirrajim. يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Allah. Bestlah baca ayat Quran ni, sahabat. Apa kata Allah? Supaya dia memperbaiki amalan-amalan kamu dan mengampunkan dosa-dosa kamu. Kalau mula dengan lidah yang cakap betul, mula dengan lidah yang tak reti berdusta, Allah yang akan tolong kita memperbaiki amal. Faham ya sahabat-sahabat? Ya Allah Tuhan, bantu aku untuk memperbaiki amalanku ni. Kena minta dengan Allah. Sebab kita takut cukuplah solat 5 waktu, buat apa nak solat-solat sunat apa semua lagi. Cukuplah kau macam tu. Sedangkan solat fardu sahaja pun insya-Allah mengundang ke syurga tanpa solat-solat sunat. Tapi cubalah bezakan solat kita dengan solat para sahabat dulu yang penuh tunduk, khusyuk.
tak masuk langsung makhluk dalam solatnya. Solat kita ni berapa banyak kecacatan. Maka Allah kata janganlah kita ni menafikan keperluan solat-solat sunat ni untuk top up kecacatan-kecacatan yang ada pada solat fardu kita. Sebab Allah nak kita masuk syurga. Semua kita masuk syurga. Tak ada pun satu word dalam Quran yang Allah nak campakkan kita dalam neraka, kecuali memang orang yang pilih untuk menghuni neraka itu. Hanya kalimah sayasla naran zata lahab. Orang macam Abu Lahab je yang confirm namanya ada dalam Quran bahawa satu hari nanti dia akan dihumban dalam neraka. Tapi Allah tak nak kita duduk dalam neraka. Allah ciptakan neraka tu sahabat-sahabat untuk menunjukkan keadilannya Allah. Jadi bila disebutkan supaya Allah, bila kamu jadi orang beriman, bertakwa, gunakan lisan kepada yang baik-baik, Allah akan memperbaiki amalan kamu dan mengampunkan dosa-dosamu. Ingatlah, sesiapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya dia telah berjaya mencapai kejayaan yang terbesar. Itu Syok baca faqad faza fawzan azima. Faza fawzan. Itu saya suka nama Fawaz. Sahabat-sahabat, berjayanya tu bukan calang-calang berjaya. Cemerlang sungguh. Kerana apa sahabat? Nak dapat kecemerlangan itu dari diri kita. Sungguh-sungguh tak nak mencari redanya Allah. Jangan kita tanya, saya dah baik dah Ustazah. Tapi kita tak mencari redanya Allah. Tak bersungguh-sungguh sahabat-sahabat melakukan apa saja yang Allah suka. Jadi kan bagaimana cara Allah nak memberi itu tergantung bagaimana usahanya kita berlari ke arahnya. Subhanallah. Ini yang ada dalam kitab Al-Tahzan. Pendek je Al-Ahzab ayat 69. Maka saya rasa tak puas ni sebab saya rasa syok ni ayat 69, 70, 71. Saya baca semuanya sekali. Semoga bermanfaat untuk semua anda. Baik. Subhanallah, sahabat-sahabat dirahmati Allah, kita tengok ada ramai ke yang baru masuk ni? So yang baru masuk ni, awal-awal tadi Ustazah cakap, Ustazah seronok sangat sebab sudah berakhir 50 siri. Hari ni kita berada pada siri ke-51. Jadi Ustazah saja je lah usik-usik pencinta Al-Tahzan. So panjang dah belajar 50 siri ni, apa yang kita dapat dalam pembelajaran Al-Tahzan? Kadang kita tak hafal pun word-word yang indah-indah dalam ni. Tetapi bila kita datang rasa sedih, kita ada masalah, kita terus datang tueng keluar satu mentol. Apa mentol tu? Word tu apa? Yang menjentik hati anda, yang mampu memujuk hati anda sendiri. Sila kongsikan di ruang komen. Ada juri yang baru masuk mungkin tak tahu, ada juri yang nak memilih kata-kata yang deep, insya-Allah. Sebab apa dia pilih? Lah aku baca komen dia ni, aku pun rasa macam deep sekali. Gitulah kata-kata orang-orang moden, deep macam tu kan. Kemudian seorang penyair mengatakan, tidak akan meluap ombak laut sampai membahayakan hanya kerana lemparan kerikil seorang budak kecil. Subhanallah bahasa ini. Kadang-kadang yang kita duk risau orang cela-cela kita, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Kita dah belajar dulu dalam bab dengki kan? Sebenarnya orang yang bercakap-cakap, orang yang dengki pada kita tu, dia bukan orang yang lebih pun dari kita. Kenapa dia bercakap-cakap dan dia mendengki kita? Kerana ada sesuatu yang lebih pada diri kita berbanding apa yang dia ada. Sebab itulah muncul, terbit rasa dengki kepada kita. Maka tak luar apa pun sahabat-sahabat dirahmati Allah. Jangan pernah takut. Okey? Jadi hari ini sama juga. Tidak akan meluap ombak laut sampai membahayakan hanya kerana lemparan kerikil seorang budak kecil. Kita nak kata habislah nanti ombak ni naik menenggelamkan kita. Dah kerana apa? Percikkan batu kerikil yang dicampak oleh budak tu akan menyebabkan ombak ni menenggelamkan kita, menenggelamkan bumi Malaysia. Konon. Tak logik kadang bercakap berapi-api kita ni. Budak kecil baling kerikil je dalam laut takkan menyebabkan ombak tu membenterbalikkan kita. Semua tu berlaku tanpa dengan keizinan Allah, sahabat-sahabat. Tapi akal kita berkata, tak payah risaulah budak duk main-main je tu. Macam sampai hati orang tu duk cela kita. Alah tak apalah, dia nak usik-usik kita je. Anggaplah ia macam angin lalu. Tak luap pun tubuh tu. Tak berkudis pun. Tak cedera parah pun. Tak sampai masuk ICU pun dengan kata-kata dia macam tu.
Orang mungkin macam Ustazah dah kehilangan mak, nak tukang memujuk macam tu kan sahabat-sahabat. Tapi sebab setiap kali kita mengadu kat dia duduk luar macam tu, kita pun dah naik hafal kata-kata tu. Kita sedih juga kadang-kadang balik sampai hati dia cakap macam tu. Alah, bukan luar apa pun kat tubuh aku ni. Tak apalah, tak payah nak fokus dekat apa yang dia cakap sangat. Dan bacalah bab 51 daripada kitab Al-Tahzan. Kita akan merasa betul juga yang aku sehari ni tak lalu makan, mandi, tak basah, tidur, tak lena, duk terkenang kata-kata celaan dia tu buat apa? Kan sahabat-sahabat, kita takutnya dicela oleh Allah, bukan kita dicela oleh makhluk Allah. Kita merasa down habis. Dok ni. Okey. Di dalam sebuah hadis hasan ada menyebutkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda. Ini syok sahabat-sahabat. La tuballighuni an ashabi syai'an fa inni uhibbu an akhruja ilaikum wa ana salimus sadr. Masya Allah, kata-kata Nabi SAW, janganlah kalian menyampaikan kepadaku tentang aib sahabat, kerana sungguh aku suka untuk keluar menemui kalian dalam keadaan hati yang bersih. Subhanallah, siapa yang selalu follow kuliah Ustazah Zai, dia selalu dengar Ustazah Zai cakap macam ni. Saya selalu bagi contoh macam ni. Kalau contohlah ada orang nak mengadu, siapa yang suami dia Ustazah kenal dekat sini, contoh Kak Nazatul Naina lah. Kan, tiba-tiba dia kata, Ustazah dah datang kulim rumah saya ni, saya nak cerita lah pasal suami saya sikit. Contoh, tak pernah lah dia kata macam tu. Lepas tu Ustazah pun kata, Kak, saya keluar tadi, datang dari KL susah-susah nak datang kulim ni, insya-Allah saya datang dengan hati yang bersih. Saya tak nak dengar lah cerita tu, Kak, sebab saya kenal suami akak tu di mata saya ni baik sungguh dah, insya-Allah. Nanti takut akak bercerita tu kan pasal aib dia, hati saya yang bukan baik benar hati saya ni. Saya tahu hati saya. Saya dengar aibnya tu, nanti kan jadi jahatlah pula hati saya ni. So, jadi sahabat, jangan seronok sangat menadah telinga kepada perkara-perkara yang mengaibkan orang lain. Kita syok kalau BFF kita datang ngetih kan, daripada pukul 12. Jom kau teman aku lunch. Okey, teman lunch kan. Keluar daripada pejabat ni pukul 12 tengah hari. Pukul 1 tak habis sembang. Pukul 2 tak habis. Zohor tak lagi ni. Pukul 3. Kerja pun tak masuk ni. Bos dah WhatsApp awak dia kat mana. Kan mulalah kita buat alasan yang pelik-pelik. Rupanya syok, menadah kan. Kawan tu cerita pasal aib suami dia. Daripada mula kahwin sampailah suami dia je buruk. Suami dia je buruk. Sepanjang 30 tahun kahwin tu konon tak pernah ada kebaikan langsung suami dia. Bohong, tak ada langsung kebaikan. Orang Kedah itu bohong. Kenapa tak ada langsung kebaikan? Kak, cukup lah tu, Kak. Sakit telinga saya. 3 jam dah ni untuk suami cerita aib suami. Baiklah suami akak tu. Saya tak tahu betapa tak baiknya dia. Oh, baik tu. Bagi 7 orang anak dah kan. Takkan tak baik lagi. Kau tidak akan dapat mana anak 7 orang tu. Ya, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Yelah Ustazah bagi kita anak. Tapi macam yang tukang cerita tu tak ada aib langsung. Kisah ini sahabat-sahabat Ustazah yang kerja di pejabat lawyer, yang kerja di pejabat agama, yang mereka datang mengadu hal rumah tangga retak menanti belah, hal orang nak bercerai-berai ni kan. Ada satu kes yang terkini, dia bercerita tentang buruk suami dia. Cerita tentang buruk suami dia semua. Last tu lawyer ni tanyalah kan, suami ada dekat mana sekarang? Puan sekarang ni datang dengan siapa? Ni saya ni bukan apa, dia katakan, sebab boyfriend saya dah lama dah tunggu saya. Saya memang tak sabar nak failkan perceraian ni. Dia katakan. Lah, lawyer rasa macam nak lepuk je kepala. Duk cerita pasal suami dia punya buruk. Duk failkan kes ni sahabat-sahabat macam dia tak ada buruk langsung. Rupa datang pejabat, masih isteri orang tu datang pejabat dengan boyfriend. Di sisi lawyer ni aku nak tengih macam mana ni. Nampak salah suami sahaja. Rupanya dia datang ni dengan boyfriend. Boyfriend saya dah ready dah nak menikah dengan saya. Engkau nak kalau kau bercerai pun tempoh iddah kau berapa lama? Kan sahabat-sahabat, bohong kan. Jadi kita nak sebut macam mana sahabat-sahabat dirahmati Allah, kita kalau boleh tak nak mendengar keaiban. Sebab hati kita dipersembahkan dengan hati yang bersih. Rasulullah, kalau dia keluar daripada rumah, orang nak cerita pasal aib sahabat dia, dia jawab, kerana sungguh aku suka untuk keluar menemui kalian dalam keadaan hati yang bersih.
Nantilah dah habis PKP kan, dah habis PKP Ustazah pergi Kulim, jumpa Kak Nazah contoh. Lepas tu cakap, Kak Nazah, jangan Kak Nazah seorang je, saya nak jumpa 30 orang ahli latahzan kat utara ni contoh. Lepas tu seorang nak ngadu ni, seorang ngadu ni. Jom kita cerita yang baik-baik je sahabat. Jangan cerita yang, alah aku datang ni tadi hati bersih, aku rasa Kak Nazah ni orang baik, Hok B orang baik, C, D, 2, Z ni orang baik. Tiba-tiba duk cerita pasal, alah lemau lah aku nak makan apa ni, gulai temenung 18 biji, 18 ekor pun tak larat dah. Sebab semua orang duk bercerita, kecok ayak liak. Duk bercerita pasal Kedah ni. Allah, syok lah sahabat musafir pergi Kedah, makanan dia pun sedap-sedap. Allahu Akbar. Baik, habis dah. Habis dah bab jangan bersedih, anggaplah celaan orang sebagai angin lalu. Boleh tak? Janji pada diri. InsyaAllah Ustazah. Orang cakap apa pun kat saya ni, selagi tak mudarat. Tapi anda janganlah pula orang ugut kan, kau keluar je daripada rumah, aku siap dah dengan bom nuklear kat depan. Kita dapat surat-surat ugutan, contoh daripada bekas suami, keluarga suami yang jahat-jahat ni sahabat. Contoh kan memang jelas mudarat. Lepas tu kau tengoklah, kau buat macam ni, nanti aku putuskan brek kereta kau. Kita dapat ugutan, jangan diam saja. Anda tunggu episod pertama rancangan Dengar Khamis malam Jumaat ini jam 9 malam di TV Al-Hijrah. Masya Allah, seorang perempuan yang sedang hamil didera oleh suaminya, merahsiakan daripada keluarga. Didera sahabat. Rupanya dah bertahun-tahun dia senyap tak bagi tahu keluarga dia, sampai dia koma. Sekarang ni sahabat tak sedarkan diri. Saya tak pasti macam mana situasi terakhir dia, tapi ketika saya debrief hari tu di TV Al-Hijrah, adik dia yang akan jadi responden pada program pertama kami nanti menceritakan dia dah lah pendapatan dengan suami tak banyak mana, nak sekarang ni jaga adik dia, laki adik dia yang mendera tu dah masuk penjara dah. Tapi keluarga dia seorang tak tanya khabar. Dia tu masih isteri tu. Jadi sampai koma macam tu sahabat, la ilaha illallah, sebab kena dera. Rupanya keluarga dia tak boleh terima, keluarga si koma tu, si perempuan tu tak boleh terima sebab rupanya dah bertahun-tahun kena dera dengan suami dia, senyap. Sampailah dah koma macam tu. Jadi program Dengar ni tampil di TV Al-Hijrah dengan tujuan untuk mendengar masalah masyarakat dan salurkan bantuan ke mana. Mestilah nak kena bantu. Adik dia tu bukannya orang gaji besar. Nak susu pampers kakak dia tu. Masya Allah, tabarakallah. Macam-macam kan masalah hidup ni. Allahu Akbar. Itulah kita kena baca latahzan supaya jiwa kita dirawat dan kita mampu bila mendengar orang cerita keburukan-keburukan, kita mampu menasihat dengan kebaikan. Kita azam macam tu. Kita belajar latahzan ni bukan untuk aku saja, tapi aku mampu bercakap yang baik-baik dalam masyarakat. InsyaAllah. Okay? Baik. Kita tutup pelajaran kita hari ini dalam sekejapan masa sebab bab 52 ni tak banyak mana, ayat Qurannya pun satu saja. Tapi bila baca tajuknya sahabat sangat deep. Jom baca sama-sama. Janganlah bersedih. Buku baru tu sama ke tajuk dia dengan Ustazah baca ni? Tengok sebab tajuk ni panjang sungguh. Janganlah bersedih. Bab 52. Janganlah bersedih dengan penghasilan yang sedikit. Maka sesungguhnya yang sedikit itu ada bersamanya kesejahteraan. Jangan bersedih dengan penghasilan yang sedikit. Maka sesungguhnya yang sedikit itu ada bersamanya kesejahteraan. Ini perkara 52. Sama tak dengan buku baru? Sahabat-sahabat dirahmati Allah. Ya, Mak Cik Seha, dia sekarang sedang mengandung dalam koma. Saya pun baru tahu, saya tanya dekat dia, la ilaha illallah, orang dalam koma ni, baby dia setakat ni okey. Doktor kata setakat ni okey Ustazah. Macam itulah sahabat. Tunggu malam Jumaat. Malam ni pun saya ada, malam tadi meeting, malam ni Google Meet meeting lagi untuk memastikan program tu berjalan lancar kan, sebab musim baru, pengacaranya pun baru, jadinya nak dapatkan keserasian tu untuk 21 episod memang macam-macam perbincangan lah. So saya pun berdebar juga sebenarnya, ini adalah amanah baru pada Ustazah, tapi saya mengambil, wallahi tak ada niat lain. Dengan saya duduk dalam dengar tu, saya semakin tahulah betapa sakitnya masyarakat sekarang yang perlu kita bangkit bersama untuk membantu, insya-Allah. Okey? Kerana padanya ada, jangan bersedih apabila Kak Nazah, maknanya dia punya
tajuk tu pun dia ada repair sikit-sikit lah ya. Tapi anda faham kan, dia tak adalah jauh beza sangat. Maknanya penghasilan tu pendapatan. Walaupun pendapatan kita sikit, maka di padanya tu tetap ada kesejahteraan. Okey, saya harap anda tidak komplain kenapa yang buku lama macam ni, buku asalkan maksud dia tu sama. Macam juga pemilik Latahzan yang penerbit lain, mungkin dia jumpa sikit perbezaan lah. Okey. Baik, setiap kali jasmaniyah anda bersenang-senang, roh anda sebenarnya merasa tertekan. Kenapa jadi macam ni? Ingat pelajaran lepas? Ketika kita banyak masa lapang, kita rasa macam seronok. Tapi sebenarnya sekejap je keseronokan tu. Dan dalam situasi yang serba kekurangan itu, sebenarnya terdapat kesejahteraan. Bersikap zuhud terhadap dunia. Bersikap zuhud terhadap dunia ni bukan buang dunia terus, sahabat-sahabat. Tapi dunia ni tak dilekatkan di dalam hati. Kan? Kalau dalam hati ni payahnya lah dia nak lepaskan dunia. Semuanya dunia. Sebab tu kata Imam Ghazali, sahabat-sahabat dirahmati Allah, manusia ni semua kaya. Kita mula-mula tak faham kenapa Imam Ghazali kata manusia ni semua kaya, tak ada yang miskin. Tak faham. Rupanya sebab dalam hati ni penuh dengan dunia. Otak fikir dunia, dekat hati ni hanya ingat dunia. Kan? Kaya sebenarnya sebab dah penuh dengan dunia. Kan? Allah, terasanya kita mula-mula baca tu, ya Allah, terasanya betul juga dia cakap ni. Cubalah isikan penuh dengan akhirat, engkau akan terasa lapang. Tapi engkau kaya ni sebab penuh segala dunia engkau masuk dalam hati ni. Kau tak letak sikit pun untuk akhirat. Cuba engkau lebihkan untuk akhirat, engkau akan dapat kesenangan, ketenangan yang engkau dambakan selama ini. Okey? Lebih kuranglah tu Arfazilan Anas. Lebih kuranglah tu. Yang penting bila kita baca tajuknya, kita dapat mesej yang sama. InsyaAllah. Alhamdulillah. Dan sayang Siti Rohani Samsuri, kita jual buku ni sebab tengok dekat pin Ustazah Muzayyanah kat bawah tu ada nombor telefon. Dan sahabat-sahabat yang menonton lebih 600 orang sekarang, tolong dengar molek apa yang Ustazah cakap. Ustazah juga menyediakan buku yang diwakafkan oleh sahabat-sahabat anda, tetapi Ustazah memegang amanah. Amanahnya adalah Ustazah yang betul-betul rasa tak mampu, sayang duit. Sayang duit ni bukan sebab bakhil. Memang sejak suami dia kena berhenti kerja, sejak dia sewa rumah dah berbulan-bulan tak bayar. Memanglah dia bukan kalangan asnaf pun, tapi sebab dia sangat berkira sekarang ni, sebab semuanya dah berubah Ustazah sejak PKP ni. Saya rasa nak beli buku RM45 pun mahal bagi saya. Ni anak belum tentu lagi macam mana. Minggu depan nak hantar pergi college dah. Belanja nak hantar dia pergi KL pun dah duit minyak saja berapa, duit tol berapa. So saya ni sedang berdikit-dikit ni nak dapatkan buku RM45 harganya. Anda PM je nombor telefon tu. Saya rasa saya orang yang layak menerima buku wakaf tu. Kerana macam tu, jujurlah pada diri, sebab saya nak guna duit saya banyak untuk persiapan anak saya sekian. InsyaAllah nanti tim khidmat akan forward pada Ustazah, dan Allah akan gerakkan hati Ustazah. InsyaAllah orang ni memang betul ni, bukan dia dapat duit RM45, dia dapat kitab berharga RM45 yang kawan-kawan kita duk, Ustazah saya nak wakaf juga, siapa-siapa yang tak mampu nak beli buku. Janganlah anda ambil buku tu dah post, orang tim khidmat dah post, lepas tu anda jual pula RM45. Yes, aku dapat duit RM45 nak beli jajan. Kau dah kenapa? Sekian dia maklumkan. Okey, kita tutup dengan surah Maryam. Surah Maryam ayat 40. Saya dah baca ke belum ni? Diberikan Allah kepada hamba yang dikehendakinya. Okey, setiap kali jasmaniah anda bersenang-senang, roh anda sebenarnya merasa tertekan. Dan dalam situasi yang serba kekurangan itu, sebenarnya terdapat kesejahteraan. Bersikap zuhud terhadap dunia merupakan kesenangan yang hanya akan diberikan Allah kepada hamba-hamba yang dikehendakinya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Maryam 40. Inna nahnu narithul arda wa man 'alaiha. Sesungguhnya kami di situ, inna nahnu kata Allah, kami mewarisi bumi dan semua orang-orang yang ada di atasnya. Maksud Allah nak khabar, kan kena buang kerja memang sedih, tapi jangan rasa rendah diri, jangan rasa macam down, isterinya pula mengeji-ngeji.
suami tu kena buang kerja ataupun salah seorang isteri kena buang kerja dalam PKP ni, sahabat-sahabat, bukan untuk kita keji. Takdir itu berlaku kepada rumah tangga kita. Dah lama dah Allah bagi kesenangan. Hari ni Allah nak test kita. Cuba sahabat-sahabat pilih berdamai dengan takdir. Tak apa bang, tak apa, tempat kerja bukan kat situ je. Ada je, abang kan dah banyak kali cakap dah tak selesa kerja kat situ. Inilah caranya Allah nak bagi abang berpisah dengan suasana-suasana yang abang tak syok tu. Kan selama 20 tahun abang kerja kat situ, tak ada suasana solat jemaah. Kita dah PKP ni kan, kita dah jadikan rumah kita sebagai surau, masjid. Ni mesti ada sebab kenapa Allah berhentikan. Allah yang berhentikan abang daripada tempat tu sebenarnya. Kadang ada orang macam berkecil hati, ada orang macam nak putus kawan dengan dia. Padahal dia tak salah apa, sahabat-sahabat. Saya sedih lah Ustazah. Saya baru je share benda yang cakap dekat kawan-kawan dalam grup. Jom kita buat solat jemaah di rumah. Saya dah kena remove dah daripada grup tu. Memang kita sedih sahabat, tapi jangan sedih melampau-lampau. Kadang-kadang Allah sengaja createkan satu keadaan untuk memisahkan kita dengan perkara-perkara yang haram ataupun yang boleh melaghakan kita. Jangan putus silaturahim dengan orang macam tu. PM tepi, kenapa aku kena remove Apa salah aku? Tolonglah tunjukkan aku pada jalan yang betul. Tak ada apa-apa, kita menyampah. Asal kau masuk je cakap pasal agama. Dan kau tak payahlah duduk dengan grup kami, kau duduk je lah dekat grup masjid. Patutnya kita cakap Alhamdulillah ala kulli hal. Allah letakkan aku pada grup yang betul. Tapi kalau jumpa grup-grup tu dekat kenduri kendara, tak payahlah tak tegur. Kau dulu remove aku daripada grup kan? Tak payah dah aku nak bercakap. Jangan. Bahkan hantar hamper yang lebih besar kat mereka. Kan sahabat-sahabat dirahmati Allah. Sebab apa? Sebab kita kadang-kadang memang Allah letakkan dalam situasi yang, bang, mana tahu dalam 20 tahun rezeki yang abang bawa balik ke rumah ni, kan kita dah dengar company abang tu terlibat dengan benda yang Allah tak redha kan. Inilah mungkin cara Allah nak bersihkan hati kita. Tak apa, kita jual nasi lemak depan rumah bang, saya tolong pagi-pagi pukul 4 pagi saya bangun dah. Pujuk hati sahabat-sahabat. Yang pasti jangan kecam-mengecam dulu, jangan cela-mencela dulu. Bila suami kata, yelah boleh jual nasi lemak, kalau tak ada orang beli. Orang kalau tak mahu ni kan kalaunya banyak. Kalau tak ada orang beli, kalau jap kita jual kat pasar malam hujan, macam mana kalau. Dia punya kalau tu. Kita pun cakap, tak apa bang, kalau misal kata tak habis, kalau lagi tak habis, kita packing hasil jualan kita, kita bawa pergi masjid. Orang balik masjid, kita bagi seorang-seorang sebungkus nasi lemak. Macam tu lah awak, sikit-sikit nak sedekah. Habis tu apa yang dapat kat kita? Memang pada poket kita nampak kosong bang. Tapi di pandangan Allah, kita tak pernah rugi sebab kita bersedekah. Orang balik masjid tu, lepas solat zuhur, mungkin kat rumah nak kena masak dulu. Dapat nasi lemak bungkus kita sebab tak habis jual pagi tadi tu, Masya Allah, lapangkan dada, ikhlaskan hati. Petang nanti tiba-tiba kita lah tak payah masak. Jiran tu balas ni, tengok bang Allah hantar rezeki dah. Kita tak payah beli dah makanan. Kita tak payahlah bawa balik makanan kat rumah kita. Sahabat-sahabat, tu skrip ni Ustazah dah ajar dah tu tahu. Itu lakonan sinetron. Maknanya saling memujuk. Memang kadang-kadang kita tak dapat duit yang sebulan, hujung bulan kita buka dalam akaun, RM5,000. Dah tak dapat macam dulu-dulu. Tapi walaupun sekarang sebulan tak dapat RM5,000, percayalah dengan RM500, insya-Allah. Kenapa anak Noniman cuma risaukan mak dalam? Okey, faham. Semoga Masya Allah Noniman dan semua ahli keluarganya, insya-Allah, kak ke adik ke sahabat kita Noniman risau dengan keluarganya yang dijangkiti COVID. Bondanya kok tak silap tadi umur 80 tahun. Berkat ilmu ni sama-sama kita doakan. Jangan risau dengan melihat angka kematian. InsyaAllah keluarga Noniman, semuanya kita doakan antara orang yang bakal sembuh daripada COVID. Amin. InsyaAllah. Okay, sama-sama kita doakan. Baik sahabat-sahabat dirahmati Allah. Kadang-kadang dalam latahzan ni ada orang yang bila Ustazah dramakan macam tadi tu, dia messenger Ustazah macam tahu je itulah yang berlaku dalam keluarga saya sekarang. Tapi suami saya dia frust sangat Ustazah. Dia rasa hanya duit gaji dia tu je lah yang boleh menghidupkan. Tak apa akak pujuk lagi. Ini ujian akak juga. Suami akak kena berhenti kerja, ujian akak.
Allah nak tengok akak kan hari-hari dengan majlis ilmu, macam mana nak pujuk suami akak, kembalikan semangat dia. InsyaAllah kak, kalau akak setia saat suami akak susah, nanti bila dia dah kembali senang dengan sokongan akak, dia takkan lupakan akak. Percayalah. Ini live FB tau. Dekat IG, Ustazah menerima beberapa message sahabat-sahabat. Allah Ta'ala kak nak jawab. Ustazah share dengan tim khidmat. Ustazah kata, Allah, hari ni pagi tadi saja Ustazah dapat 7 mesej yang hampir sama bunyinya. Bunyinya tentang suaminya kahwin lain kan. Kita pun Allah, demam aku nak jawab ni. Tunggu sahabat-sahabat saat nanti Ustazah respon. Terlalu banyak tiap-tiap hari sahabat. Okay? Ustazah insya-Allah seboleh-bolehnya Ustazah nak respon setiap soalan. Tapi kena bersabar sikit lah. InsyaAllah. Okay? Baik, kita habis dah sebenarnya. Cuma syair ni kita baca sikit sahabat-sahabat. Air, roti dan rasa aman. Air, roti dan rasa aman adalah kenikmatan yang amat besar. Walaupun air je Ustazah, roti je. Contoh kalau Ustazah buat door gift untuk apa-apa program lah, kita nak hantar kepada mangsa banjir di Kedah contoh. Apa yang paling mudah? Bagi satu air mineral, bagi roti. Siapa yang biasa ikut Ustazah Rehlah, Ustazah tak pernah miss, mesti bagi beg kecil. Ustazah kata, dalam ni saya dah siapkan roti. Ustazah nak apa? Makanan kan banyak. Ya acik-acik, besok sarapan pukul 8 pagi. Manalah tahu lepas subuh ada nak makan ubat semua. Paling kurang dalam beg tu dah ada roti dah. Kan kena makan ubat selepas isi perut. Dengan roti tu memanglah Ustazah saya tak mampu bagi apa. Bagi mahal-mahal dalam tu. Tapi at least cukup untuk sekadarnya kita bersyukur atas rezekinya Allah. Itu dah nikmat yang sangat besar. Sebotol air mineral, sahabat-sahabat, sebab tu dalam bulan Ramadan, wanita-wanita yang haid, Ustazah kata, kita tak dapat pahala puasa, redha je Allah bagi kita haid, cuba kita create satu dengan kawan-kawan pejabat. Kita ni siapa yang ABC sama dengan aku? Okey, aku pun ABC 4 orang. Jom kita kumpul seorang RM10. Apa kau ni? Dapat kita berempat dapat RM40. Aku nak beli air mineral cup tu, aku nak packing dengan kurma 3 biji. Nanti aku balik kerja, aku akan bagi dekat setiap tol yang aku nak bayar. Aku kan duduk jauh, aku kena melepasi 5 tol. So satu tol tu aku akan bagi 5, suruh dia pas dekat setiap rumah-rumah tol tu. Dia buka puasa nanti siang, diorang kerja tol ni duduk kat dalam tu dengar azan. Jadi diorang dapat minum air mineral kita ni, dapat minum kurma kita ni. Tu pahala paling besar. Masuk je air dekat tekak ni, kita dapat pahala sama macam pahala dia berpuasa sepanjang hari. Macam tu sahabat-sahabat, sebab Allah tu sangat baik. Nak dapat pahala ni bukan dengan modal yang banyak sangat, tapi kesungguhan kita. Okey, jadi kita cari, bincang dengan kawan-kawan kita, apa yang kita boleh buat, apa yang kita boleh bantu. So kadang hanya dengan air roti mengundang nikmat yang sangat besar. Orang ramai say thank you. Thank you Ustazah, rupanya hari ni sarapan lambat, sebaik dalam beg tu ada roti dengan air mineral. Kan, itu sebab saya senyum bila dia tulis air, roti dan rasa aman adalah kenikmatan yang amat besar. Jika aku mengatakan nikmat itu sedikit, bererti aku telah kufur terhadap nikmat Tuhanku. Sebab tu kalau Ustazah bagi air mineral dengan roti, kadang-kadang nanti adalah staff yang kata, Ustazah, roti dengan air mineral lagi, je. Korang jangan duk je tau. Ini pun nikmat yang besar dari Tuhan. Kadang-kadang ada orang tak ingat pun nak bagi air dengan roti tu sahabat-sahabat. Cuba syukur dulu, baru Allah datangkan. La in syakartum la azidannakum. Mu tak bersyukur, macam mana Allah nak tambah nikmat rezekimu? Cuba bersyukur dulu dengan yang sedikit. Okey, betul juga yang kita nak target hari ni nasi lemak kita habis 50 bungkus. Tapi yang terjual 5 je. Tak apa, lama dah kita tak sedekah. Dalam susah-susah kita ni, kita boleh hantar ke rumah jiran-jiran bagi 45 bungkus. Sangka baik je dengan Allah. Nanti Allah akan datangkan nikmat yang luar biasa. Subhanallah sahabat, tak percaya buat. Saya ikhlas bercerita dengan anda. Kami hampir 2 tahun office travel bermangga ditutup. Tak ada pendapatan, zero daripada travel. Bahkan kena bayar hutang sahabat-sahabat dirahmati Allah. Tapi saya sembang dengan suami. Saya cakap dengan Ustaz, bang, dalam pada kita susah-susah ni, kita tak tinggal juga apa kecintaan Allah bersedekah. Biar sedekah kita tu tak gah mana, tapi kita cuba mudahkan urusan orang. Ustaz selalu kadang-kadang bila saya sembang, yang abang pelik lah. Apa peliknya? Kita macam banyak juga ni. Mudahkan urusan orang, bantu orang. Tapi kita tak miskin lagi. Maksud tak miskin lagi tu sahabat, tak adalah kami
sampai kena meminta-minta, tak cukup itu ini. Tahfiz Darul Fawaz Kertih berjalan. Sahabat-sahabat Darul Fawaz Utara berjalan. Kos Darul Fawaz KL ni berjalan, semua berjalan. Dulu Al-Fawaz Travel ada, boleh top up apa-apa yang kurang. Sekarang kat mana nak dapat? Tapi Masya Allah, sahabat-sahabat, Allah cukupkan. Dengan apa rahsianya? Ada orang yang lebih susah, kita mudahkan, tolong. Paling kurang kita tanya, Kak, apa yang saya boleh bantu, Kak? Masa tanya tu hati macam aku ni kaya sangat, aku nak tolong apa? Sekali dia kata, Ustazah, sewa rumah saya dah 5 bulan tak bayar, aku nak tolong apa? Tapi rupanya Allah bagi, buka lagi minda kita. Macam mana aku nak tolong dia ni? Jangan kita rasa kita seorang je susah. Usahakan, sahabat-sahabat. Kita tutup dengan satu syair. Taburkanlah padaku mutiara dari atas langit Sarandip. Ni saya tak tahu maksud dia apa, sahabat. Mungkin nama tempat ni, ataupun nama lautan yang begitu luas. Okay? Dan luapkanlah gumpalan emas dari dalam perigi. Sungguh, jika aku hidup bukanlah kerana kekayaan. Jika aku mati, bukan juga kerana aku perlu dengan kubur. Cita-citaku seteguh tekad seorang raja. Jiwaku bebas tanpa kekafiran. Jangan jadi manusia kufur kerana kufur itu lambang kekafiran. Bila aku tidak puas dengan umurku, mengapa aku harus mengunjungi Zaid dan Amr? Ini kisah-kisah penyair yang menjadikan para sahabat, para salafus soleh sebagai orang-orang hebat yang perlu mereka jadikan sumber inspirasi. Contoh-contoh. So kenapa nak sedih sangat kalau orang macam tu soleh, bertakwa kepada Allah, Allah mudahkan urusan dia walaupun dia nampak dalam kesusahan. Sahabat, kita nak jadi macam orang begitu, orang yang bertakwa. Kita tutup, begitulah sikap orang-orang yang hidup dengan berpegang teguh kepada prinsip, jujur dalam dakwah dan bersungguh-sungguh dalam menyampaikan risalah mereka. Semoga itulah kita, orang yang disayang, dipandang Allah dengan rahmat. Bila Allah pandang kita dengan rahmat, seperti seorang anak kecil yang kerisauan, ketakutan, kesejukan didakap penuh hangat oleh ibunya yang tercinta. Ada lagi tak risau kepada anak kecil tu? Rasanya tak ada. Sebab kita yakin mak kita boleh tolong kita, boleh bahagiakan kita, boleh bagi kita happy daripada sedih kita. Allah, pemilik, pewaris langit dan bumi ini, jauh lebih boleh membantu kita. Maka serahkan segalanya kepada Allah, walaupun dalam pendapatan yang sedikit, di sana pasti ada kesejahteraan. Ampun maaf, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.